warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kongsikan tentang perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah SAW telah bermimpi masuk ke Mekah bersama-sama para sahabat untuk melakukan tawaf dan melaksanakan umrah pada tahun ke-6 Hijrah. Rasulullah menceritakan tentang mimpi baginda kepada para sahabat. Orang-orang Islam terutamanya kaum Muhajirin sangat gembira tentang perkabaran tersebut. Pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah, Nabi Muhammad bersama-sama 1,500 orang menuju ke Mekah. Baginda mengutuskan Utsman bin Affan menemui pembesar Quraisy bagi mendapatkan kebenaran untuk memasuki kota Mekah. Utsman telah ditahan selama 3 hari. Berita telah tersebar mengatakan bahawa beliau telah dibunuh. Orang-orang Islam telah bersumpah setia untuk menuntut bela dan sedia untuk berperang, namun berita kemudian menjelaskan bahawa Utsman tidak dibunuh tetapi hanya ditawan. Quraisy menghantar utusan untuk mendapatkan penjelasan tentang tujuan kedatangan Nabi Muhammad. Baginda memberi penjelasan tentang tujuan baginda adalah untuk menunaikan umrah. Sisi perjanjian Hudaibiyah ada 5. Yang pertama, mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, kedua-dua pihak tidak boleh membantu mana-mana kaum yang memerangi sekutu masing-masing. Yang ketiga, orang Quraisy yang memeluk Islam di Mekah dan melarikan diri ke Madinah tanpa izin walinya hendaklah dihantar pulang ke Mekah. Yang keempat, orang Islam yang khianat dan melarikan diri dari Madinah pergi ke Mekah untuk bersama orang Quraisy tidak perlu dihantar pulang ke Madinah. Dan akhir sekali, orang Islam tidak dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun tersebut. Sebaliknya, dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun berikutnya. Kesan-kesan perjanjian Hudaibiyah ada 8. Yang pertama, pengiktirafan kaum musyrikin terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai ketua negara dan status kerajaan Islam yang berdaulat di Madinah. Yang kedua, kaum muslimin dapat bergaul bebas dengan orang bukan Islam, seterusnya menyebarkan agama Islam kepada mereka. Yang ketiga, kaum muslimin berpeluang mengerjakan umrah dengan aman damai. Yang keempat, memberi peluang keemasan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur masyarakat Islam bernegara dengan lebih maju dan teratur. Yang kelima, lebih ramai tokoh-tokoh Quraisy memeluk Islam termasuk panglima tentera Quraisy seperti Khalid bin Walid. Yang keenam, menghalang orang Quraisy dari melakukan kekacauan sesuka hati kerana terikat dengan perjanjian. Yang ketujuh, baginda dapat bertindak terhadap pengkhianatan Yahudi Khaybar tanpa mereka dibantu oleh pihak Quraisy. Yang ke-8, persetujuan gencatan selama 10 tahun digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam seluas-luasnya keluar termasuk kepada Maharaja Habsyah, Parsi, Gubernur Mesir dan lain-lain. Nabi Muhammad SAW telah diiktirafkan sebagai ketua negara Islam di Madinah. Baginda yang menjadikan Madinah sebagai sebuah negara Islam yang berdaulat. Setelah 7 tahun, Nabi Muhammad SAW memimpin Madinah. Kekuatan tentera Islam sudah berkali-kali diuji keteguhan di medan pertempuran. Perjanjian Hudaibiyah telah dimeterai sebagai pengakuan Quraisy ke atas negara Islam Madinah. Nabi Muhammad telah menghantar wakil kerajaan kepada raja-raja dan pemerintah di sekitar Madinah. Hubungan diplomatik ini bertujuan untuk mengajak mereka memeluk Islam. Surat Rasulullah SAW dijawab oleh ketua negara asing dengan pelbagai jawapan. Ada yang menerima dan terus memeluk Islam, ada yang menolak dengan baik dan ada juga yang menolak dengan kasar. Walau bagaimanapun, Rasulullah SAW telah menggunakan kebijaksanaan dasar luarnya untuk mengembangkan ajaran Islam ke seluruh dunia.
Itu saja daripada saya mengenai topik perjanjian Hudaybiyah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.